Kita melihat bagaimana kenyataan daripada Khairi Jamaluddin yang menyatakan UMNO ini bakal bungkus. UMNO ini sudah tidak ada tempat di muka bumi ini oleh akar umbi. Yang mana kita melihat bahawa tidak lama lagi akan berlakunya pilihan raya umum negeri untuk 6 negeri. Apakah ini sekadar untuk meraih undi ataupun sebenarnya KJ ini ada niat yang tidak baik atau sebagainya? Dan kita melihat juga bagaimana Perhimpunan Agung UMNO 2023 ini mampu atau tidak sebenarnya mengembalikan kembali keyakinan akar umbi kepada UMNO. Jawapan ini saya nak tanyakan kepada Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO sendiri, iaitu Datuk Muhammad Razlan Rafi. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sesi terjah kali ini kita nampak kita terus tarik, kita nak tanyakan isu-isu ataupun apa yang berlaku sekeliling sekarang. Seperti saya nyatakan tadi bahawa kenyataan Khairi Jamaluddin ini dilihat agak keras, menyatakan UMNO ini sudah tidak ada tempat lagi, bungkus, mati dan sebagainya. Komen, Datuk. Khairi Jamaluddin ni saya anggap beliau mempunyai sindrom populis. Setiap kali ada krisis, beliau cuba untuk mengambil populariti daripada setiap isu lah. Kita tahulah tempoh hari bila parlimen, semua Barisan Nasional keluar parlimen, beliau mengambil keputusan untuk duduk dalam seorang-seorang dan menjadikan bahan hebahan cerita seluruh antara media sosial dan media perdana. And then pada satu ketika bila kita nak menang, dia mainkan sindrom victimize di Sungai Buloh. Dia menunjukkan macam dia seorang yang divictim, berjuang di Sungai Buloh. Sedangkan pada masa yang sama sebenarnya kita memberi ruang untuk beliau bertanding sebab Rembau itu sudah dipertandingkan oleh Tok Mat. Dan beliau memainkan isu mengutuk UMNO sendiri, memperlekeh-lekehkan kepimpinan parti. So ini bukan perkara yang asing untuk saudara Khairi Jamaluddin buat begitulah. So apabila dia kata UMNO bungkus tu, kita pun sebenarnya kita dah tahulah dia ni akan cuba mencari apa populis punya perkataan-perkataan dalam waktu UMNO sedang untuk PAU. Jadi saya rasa itu adalah perkara yang ramai dah tahu. Dan satu lagi yang baru-baru ni dia cakap bung sampai terkeluar ayat apa Pak Q, saya pun tak faham. Seorang pemimpin yang sepatutnya mempunyai ilmiah ataupun mempunyai budi bicara yang tinggi tetapi mengeluarkan perkataan-perkataan begini. So itulah sindromnya. Mungkin nak mencari populis di dalam PAU ini, dia buat perkara itu pada waktu ini. So saya nasihatkan kepada semua orang UMNO agar kita tahu siapakah musuh kita sekarang. So Khairi Jamaluddin kalau dia nak buat parti baru tidak ada masalah. Bagi pandangan kita biasa orang politik ini, kalau kita tidak bagi tempat dan wadah perjuangan, sudah tentu dia akan mencari tempat yang lain untuk membuat wadah perjuangan. Dan kita pun tahu bahawasanya pada ketika kita kalah, beliau pun ada rancang-rancang untuk membuka parti baru dengan rakan-rakan dia. Tapi tak apalah, itu semua perkara-perkara yang orang cakap apa warna-warni perjuangan. Tetapi apa yang saya nak sampaikan kepada akar umbi, kita ini tidak sudah-sudah untuk melihat kepada krisis seperti begini. So sampai bila kita nak buat begini, kita perlu satukan hati. Kita dah siap, rumah kita dah siap pada 18 Mac tempoh hari, dan rumah kita siap, kita tak nak pahat berbunyi. Biarlah orang di luar UMNO nak berbunyi, tetapi kita kena kukuhkan kesatuan kita untuk memberikan penjelasan kepada akar umbi, dan kita cubalah buat kerja sebaik mungkin untuk mengambil kemenangan Barisan Nasional untuk PRN ini. Itu dari sudut orang luar. KJ sudah berada di luar parti. Bagaimana pula dengan kenyataan-kenyataan yang dinyatakan seperti contohnya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein On sendiri yang masih berada dalam parti, tetapi kenyataan-kenyataan beliau agak sinis, agak orang kata kalau ada dalam parti tak perlu ada kenyataan begini. Dia mungkin dia berada dalam parti lagi tapi digantung. That's why maklumat yang beliau dapat itu tidak tepat. Beliau mendengar daripada orang-orang luar berkata kepada beliau, sebagai contoh isu poster, isu gambar-gambar pemimpin di dalam Dewan Merdeka. Semua tahu bahawasanya Dewan Merdeka itu adalah kegunaan untuk semua orang. Siapa yang ada duit nak sewa pakai Dewan Merdeka tu bayarlah duit. Dan sudah tentu tidak akan ada gambar-gambar poster itu apabila event-event seperti convocation dan sebagainya berlangsung.
Dan ini adalah perkara-perkara yang biasa terjadi, cuma mungkin maklumatnya salah. So nak buat macam mana bila maklumatnya salah, dia pun nak mengomen, jadilah begitu. That's why saya rasa perkara-perkara itu sepatutnya tidak berlaku. Sepatutnya dia boleh mendapatkan nasihat daripada orang yang masih cintakan parti, sayangkan parti, dan apa saja yang perkara-perkara terjadi di dalam parti ini, ianya adalah perkara asasnya adalah untuk memperkuatkan semula kita punya parti. Dan itulah sebenarnya semua orang sebagai ketua kepimpinan, kita akan buat begitu. So mungkin Datuk Isyamuddin dia perlu mendapatkan maklumat yang lebih sahih sebelum mengakhiri komen lah. Kita melihat kempen pilihan raya untuk Perikatan Nasional sekarang sudah pun berlangsung. Mereka juga sudah mulai serang menyerang dengan isu-isu contoh, memainkan isu kalimah Allah, isu DAP untuk UMNO dan sebagainya. Jadi bagaimana UMNO untuk orang kata melawan sentimen kempen yang begini? Kita kalau setakat kita nak menjawab dengan orang luar itu, saya rasa ianya lebih mudah. Tetapi kita takut juga dengan orang yang lidah berbelit lah, mengatakan kadang-kadang contohnya kita ni tak boleh sokong buat penyokongan kepada Pakatan Harapan dan sebagainya. Pada fasa ketiga saya ingat lagi kalau ikutkan seorang pemimpin Tan Sri, dia berkata ayat dia begini, politik ini adalah dinamika something like that. And then dia kata kita boleh mengubah menyokong mana-mana pihak. Waimah DAP. Waimah DAP tu saya ingatlah, tapi itu Tan Sri Anwar Musa yang mengatakan begitu semasa beliau di dalam UMNO dan beliau melihat perubahan-perubahan di dalam politik. Tapi hari ini beliau berkata begitu lain pula, beritahu dia kata tak boleh lah, itulah, inilah, UMNO menggadaikan perjuangannya lah. Bagi pandangan saya, apa yang kita gadaikan perjuangan kita? Tidak seinci pun kita gadaikan bangsa kita, agama kita dan negara kita serta agung kita, sultan kita. Dan ini adalah perkara-perkara asas yang kita tengah lihat dari segi sudut fakta. Faktanya adalah tidak ada seinci pun perjuangan ini kita gadaikan. Cuma hari ini kita perlu berubah mengikut keadaan semasa. Tan Sri Anwar Musa suka kalau jadi pembangkang. Sebab beliau tidak ada tanggungan, tidak tahu melihat bagaimana kita nak menanggung satu parti yang besar, satu parti besar yang kita perlu melihat bagaimana kita nak menggerakkan akar umbi dan segala-galanya. Cakap memang mudah, tapi sebagai kepimpinan yang ada hari ini, sudah tentu kita tidak akan membiarkan ahli-ahli kita, akar-akar umbi kita terbiar begitu saja, dan terutamanya bangsa kita ini tidak ada buffer yang boleh backup di dalam kerajaan ataupun di dalam mana-mana ruang yang mungkin akan mengikis bangsa itu sendiri. Baik, kita melihat juga bagaimana PAU ini begitu penting nak menghadapi PRN. Apa signifikan selain pada PRN? Mungkin ada yang menyatakan bahawa PRN ini tidak ada makna apa-apa kepada kerajaan persekutuan. Kalaulah Perikatan Nasional menang sekalipun ke 6 negeri, tetapi persekutuan masih pegang. Namun ironinya PRN ini penting untuk menghadapi PRU ke-16 nanti. Jadi bagi pandangan Datuk sebagai MKT sini bagaimana? Saya serahkan kepada penduduk negeri masing-masing. Dalam kita memerintah negeri Terengganu 60 tahun, dan Kelantan kita tidak, tetapi negeri-negeri lain selain daripada Kelantan, dan kita lihat pembangunan yang kita bawa, limpahan pembangunan dari segi sudut, bukan hanya melihat pembangunan dari segi fizikal, pembangunan dari segi sudut sosial dan juga pentadbiran. Kalau kita lihat sepadannya Terengganu dan Kelantan jauh beza. Walaupun hari ini 5 tahun kita tengok PAS memerintah Kelantan dan juga Kedah, kita lihat sudah kemunduran Kelantan, Kedah dan Terengganu ini. Kalau Kelantan itu sudah pasti, tetapi Kedah dan Pulau Terengganu ini kita sudah lihat kemunduran ini sudah bermula. Adakah pengundi-pengundi akar umbi atau pengundi-pengundi di negeri itu mahu berterusan kemunduran ini seperti negeri Kelantan? Jadi saya percaya ini kita serahkan kepada semua rakyat. Kita orang politik, kita akan meyakinkan sebaik mungkin, tetapi saya harap kita jangan terbelenggu dengan sentimen politik yang menjual agama ni terlampau sangat. Agama tidak menyuruh kita untuk mundur, agama tidak menyuruh kita menjadi miskin. Jadi tolonglah fikirkan tentang perkara ini untuk masa depan negeri-negeri yang diperintah oleh PAS. Baik, soalan terakhir saya. Ramai yang di luar sana, kalau kita melihat di komen-komen media sosial, menyatakan UMNO ini akan bangkit sekiranya Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melepaskan jawatan, meletakkan jawatan.
Ini pun saya nak ulas sikit berkenaan dengan masa Mahathir menyerahkan pucuk pimpinan kepada Pak Lah, dan Pak Lah menang besar. Mahathir mengutuk UMNO sehingga kan menggelar UMNO ini sudah rosak sampai ke usus disebabkan dia benci kepada KJ. Sehingga pada ketika itu kita kurang 2/3. Dan pada kurang 2/3 pun orang menyuruh Pak Lah letak jawatan. Okey. Dan naiklah Datuk Seri Najib. Selesai tak masalah? Tidak selesai. Jadi apabila Datuk Seri Najib naik, apabila beliau juga tidak berjaya untuk mempertahankan parti ini, orang suruh dia letak jawatan. Jadi adakah perubahan pucuk pimpinan ini menjamin sesuatu kejayaan itu? Tidak. Yang menjamin kejayaan ini adalah kesatuan, kejituan. Kita kena sedar, Tok Mat Hassan semalam bercakap berkenaan dengan kita dah kalah, kita kena istiqamah, kita jangan bergaduh rumah sendiri, sebab bila kita rumah bergaduh sendiri, orang tidak akan masuk ke rumah kita, rakyat tidak akan melihat rumah kita ini rumah yang stabil. Jadi bagi pandangan saya, kalau kita kata kita nak memegang jawatan nombor 1, sudah tentu ianya adalah tempat untuk di-attack. Sama juga dengan parti-parti yang lain, kita tak attack orang nombor 2, nombor 3, kita akan attack nombor 1. Jadi kita kena faham bahawasanya orang parti kena kembali bersatu dan meningkatkan kita punya sayang kepada institusi ini adalah kita sama-sama mempertahankan parti ini. Dan kita kena tahu musuh kita sekarang. Musuh kita sayang orang seperti Tan Sri Nur Omar. Musuh kita sekarang orang seperti Tan Sri Anwar Musa. Musuh kita sekarang adalah Muhyiddin Yassin. Musuh sekarang kita adalah Saudara Khairi Jamaluddin. Ini adalah musuh-musuh UMNO. Jadi kita tidak boleh ada satu sifat apologetik yang tidak ada rasa kesian untuk tidak mengkritik atau menjawab apa yang mereka katakan. Kita tahu bahawasanya banyak mereka katakan itu adalah salah. Salah dari segi fakta, mislead the information, banyak perkara-perkara yang dibuat itu demi kepentingan situasi mereka untuk meningkatkan nama-nama mereka. Jadi orang parti kena jawab. Saya di antara orang yang menjawablah. Tapi tak ramai yang menjawab, Datuk. Ya, that's why saya nak cakap begini, kita kena ada kesatuan hati. Siapa saja yang mengkritik siapa saja di dalam parti kita ini adalah akan merosakkan parti kita. Dia tak adalah kalau kita cakap sipulan ini kita kritik, sipulan ini akan turun. Tidak, parti ini tetap milik kita. Mereka di luar parti. Jadi saya harapkan semua perlu menjawab kritikan-kritikan ini dan perlu memberikan penjelasan dengan fakta. Kita tak perlu mengutuk, tetapi kita tunjukkan fakta yang sebenarnya. Ini adalah cukup baik kalau kita boleh dapatkan lebih ramai untuk menjawab bagi pihak UMNO. Tapi hakikatnya tidak ramai orang UMNO yang sudi dan berani untuk menjawab. Bukan sekarang, dari dulu pun begitu. Tetapi ada juga di antara MT-MT yang berterusan menjawab. Lokman Nur Adam, Fuad Zakarsi, saya sendiri dan juga ramai lagi di antara MT-MT UMNO yang menjawab. Jadi sebab dulu ada satu ketika bila information tidak dapat dikawal, ada banyak spin yang dibuat, itu pun memurukkan kita. That's why dulu kita kembali kepada satu orang, saya ingat lagi pada tahun 2013 punya PRU, kita menugaskan seorang ketua penerangan untuk menjawab segala isu. So mungkin zaman itu melihatkan bahawasanya kita kena consolidate into satu orang untuk menjawab segala isu, sebab ramai masa itu kan spin. So kali ini mungkin kita perlukan lebih ramai, kita kena tukar balik dan kematangan untuk menjawab itu pun perlu ada. Kita tak nak bila kita jawab itu, kita bawa nama parti, akhirnya akan jeopardize parti. Baik, terima kasih Datuk sudi bersama dengan Skop MG. Banyak persoalan kita tanyakan kepada Datuk, lagi-lagi nak orang kata nak pergi ke PRN 6 negeri ini sudah pasti banyak kerja yang harus dilakukan. Selamat maju jaya untuk PAU dan juga PRN. Terima kasih juga kepada pelayar. Jumpa lagi, saya Hasrina Yar Kalnuddin mengundurkan diri bersama dengan juru kamera Jamie Shah Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.